anggota dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri bagi menyanyikan lagu Bangsa Johor, lagu Negaraku dan lagu Arus Perjuangan Bangsa. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan memperkasakan rakyatnya membusur lalu cinta mata perjuangan rakyat Malaysia membusur lalu cinta mata demokrasi rakyat Malaysia. Keadilan rakyat kita jana arus kami arus perjuangan bangsa keluruhan ramalan paduan negara persatuan arah Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan memperkasakan rakyatnya membusur lalu melintang mata perjuangan rakyat Malaysia membusur lalu melintang mata demokrasi rakyat Malaysia membusur lalu melintang patah keadilan rakyat Malaysia. Reformasi, 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 lawan tetap, lawan sampai. Hadirin dipersilakan duduk. Datuk Seri Presiden, pimpinan, anggota dan hadirin sekalian,
Bagi membuka tirai majlis dan memberkati majlis kita pada hari ini, dipersilakan Ustaz Hamdan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Atas ke sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kami kecil lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, sihatkanlah pendengaran kami, sihatkanlah penglihatan kami. Jauhkanlah kami daripada maksiat dan dosa, jauhkanlah kami daripada bala bencana, jauhkanlah kami daripada wabak dan penyakit, jauhkanlah kami daripada sakaratul maut, jauhkanlah kami daripada azab kubur, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan rahmatilah majlis pada pagi yang mulia ini, khususnya kepada tuan rumah Majlis Pimpinan Negeri Johor, kepada para tetamu kami, Datuk Seri Presiden, kepada petugas-petugas media, pihak-pihak keselamatan, anggota-anggota parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, serta petugas-petugas yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada pagi ini. Semoga orang yang berada di dalam dewan ini dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dinaikkan pangkat dan dinaikkan gaji, dikurniakan anak-anak, isteri-isteri atau suami yang soleh dan solehah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, dan anak-anak yang diangkat menjadi pemimpin orang-orang bertakwa di masa hadapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan yang gilang gemilang kepada Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri yang akan datang dan pilihan raya umum yang akan datang, menewaskan dan menumbangkan UMNO Barisan Nasional dan sekutu-sekutunya yang tamak kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan kepada Presiden kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk diangkat dan dinobatkan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Reformasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hamdan atas pimpinan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh, Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Johor, ahli-ahli Majlis Pimpinan Pusat, wanita, Angkatan Muda dan Serikandi Keadilan, ahli-ahli Majlis Pimpinan Negeri, ketua-ketua cabang, ahli-ahli parlimen serta semua anggota dan pendukung keadilan sekalian. Pertama, bagi pihak majlis, saya zahirkan dan kita sama-sama zahirkan rasa syukur dapat bersama-sama dalam majlis yang sederhana bagi mengumumkan calon-calon pilihan raya negeri Johor bagi kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Parti Keadilan Rakyat. Pagi ini bagi zon selatan, saya bagi pihak pimpinan negeri khususnya menzahirkan rasa terima kasih kepada semua anggota dan jentera dari cabang AMK, wanita dan serikandi yang kekal dan semakin bersemangat menghadapi pilihan raya negeri Johor tidak lama lagi, terutamanya mampu hadir pada pagi Isnin, iaitu hari bekerja, hari pertama bekerja dalam minggu ini. Terima kasih dan penghargaan saya zahirkan bagi pihak pimpinan. Untuk tidak melengahkan masa,
Sebelum saya menjemput pengurusi MPN untuk menyampaikan ucapan, izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun bagi memberi mood kepada pengumuman calon pada hari ini. Pasir Raja, orang muda ke depan. Johor lama, pejuang rakyat kita letakkan. Keadilan rakyat jadi harapan, suara rakyat kita menangkan. Tanjung Surat, sinar baharu keadilan. Kuat bekerja, wakil kita ditiram. Rintihan rakyat jangan kita pinggirkan. Seluruh kekuatan kita rangkul dan cengkam. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terima kasih kepada saudara Syamil selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Saudara Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti Keadilan Rakyat, pimpinan-pimpinan, ahli-ahli parlimen, seterusnya rakan-rakan teman-teman dari Parti Keadilan Rakyat dalam majlis pengumuman calon bagi PRN Johor pada tahun ini. Terlebih dahulu saya merafakkan rasa syukur, alhamdulillah, kerana kita diberikan ruang dan kesihatan dan keselamatan untuk terus berada dalam program kita pada pagi ini. Sudah tentunya kita perlu mengambil perhatian berkenaan dengan perkara-perkara ini, kerana kita tidak mahu untuk disebut ataupun dilabel sebagai ahli-ahli politik kayangan, ya, yang seolah-olah ada SOP yang berbeza dengan rakyat. Kita adalah parti rakyat, kita adalah parti yang memahami tentang derita rakyat, yang membela nasib rakyat. Jadi janganlah kita pula yang mengiktiraf dan melanggar berkenaan dengan perkara-perkara yang dipatuhi oleh masyarakat ataupun rakyat. Saudara saya sekalian, sebagaimana telah disebut dalam pelbagai program yang dilaksanakan oleh Parti Keadilan maupun oleh Pakatan Harapan, kita dah sebut pilihan raya negeri ini ialah pilihan raya yang dipaksakan kepada rakyat. Kita tidak perlu kepada pilihan raya ini. Ianya sebenarnya hanya kerana gila kuasa, terbolok kuasa, untuk mendapatkan kuasa, untuk memantapkan kuasa, bukan untuk sebenarnya memainkan peranan mewakili negeri Johor terutamanya untuk membela nasib rakyat yang jelas dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan ekonomi yang merudum, dalam keadaan harga barang yang naik. Sepatutnya ini yang menjadi tumpuan, bukan untuk kita cari jalan nak dapatkan kuasa, mewakili rakyat dan tanding dan sebagainya. Saya sedih sebab saya rasa kita tak dapat tumpukan sepenuhnya tenaga sebenarnya untuk turun dan bantu dan bela nasib rakyat. Tapi ini yang telah dipaksakan. Jadi mau tak mau kita masuk dan kita lawan dan kita ajak rakyat bersama untuk menghukum tindakan kerana memanggil sebuah pilihan raya yang dipaksakan kepada rakyat. Saudara saya sekalian, hari ini kita nak umumkan berkenaan dengan calon. Saya ingin maklumkan sebenarnya ini memang bukan satu perkara yang senang. Ini pengalaman pertama saya lah sebagai pengerusi negeri, terpaksa melalui proses ini, dan saya lebih memahami perasaan mereka yang terpaksa juga melalui proses terlebih dahulu daripada saya. Sama ada Tok Seri Presiden sendiri
bekas pengerusi kita Saudara Hasan Karim pun ada di sini, dan ramai lagi teman-teman yang terlibat dalam proses untuk mendapatkan kerusi, rundingan kerusi, untuk memilih ataupun melihat dari segi calon-calon. Ianya bukan proses yang mudah. Namun saya ingin sebutkan di sini bahawa kita cuba mengambil kira semua pertimbangan, terutamanya daripada akar umbi, dari cabang baik, wanita baik, AMK baik, individu-individu. Saya amat hormat cara Tok Seri Presiden sendiri yang nak pastikan supaya proses ini berlaku, dan ianya berlaku. Jadi, tapi bila itu berlaku bermakna kita perlu bersabar, berlapang dada, bertimbang rasa, mengambil kira semua perspektif yang ada dan berikan satu kekuatan, menjanakan kekuatan itu supaya akhirnya objektif kita ialah untuk memastikan kita boleh menang dalam pilihan raya negeri Johor ini. Tetapi keputusan perlu dibuat. Keputusan perlu dibuat, ya. Maknanya kita tak boleh, ada orang kata tak apa, ada lagi masa sampai 26 hari bulan Februari penamaan calon. Masa tu panjang. Tetapi ada yang sebut dengan jelas, kalau tidak diputuskan awal, macam mana kita nak buat kerja awal? Jadi kita kena ambil pertimbangan-pertimbangan ini, dan akhirnya pada hari ini kita akan umumkan calon-calon kita. Kita akan umumkan menurut 3 kumpulan, iaitu di zon selatan, di zon tengah dan di zon utara. Di zon selatan ini insya-Allah pada hari ini kita akan umumkan sebanyak 5 kerusi dahulu, ya, dan diikuti dengan yang lain-lain. Jadi bagi saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada anggota MPN, kepada ketua-ketua cabang akar umbi kita, kepada AMK, kepada wanita, kerana telah memberikan kerjasama yang terbaik yang boleh untuk memastikan supaya proses pemilihan calon ini dapat dilaksanakan dengan cara yang paling terbaik yang mampulah. Dan proses ini masih lagi berlaku, saudara saya sekalian, sehingga ke saat-saat terakhir. Saya kena sebut juga sebab bukan mudah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan saya mohon nasihat saya kepada rakan-rakan pimpinan baik akar umbi terutamanya ialah untuk kita memberikan sokongan penuh kepada calon-calon yang akan dipilih untuk menjadi calon bagi Parti Keadilan Rakyat untuk PRN Johor ini. Berikan sokongan padu demi parti, demi rakyat, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati jalan kita, memberikan petunjuk dan hidayahnya, menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran. Sebagaimana dalam perintah ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, sehingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran. Insya-Allah dengan petunjuk, ya, dengan hidayah, dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan, kita akan mencapai kemenangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandri Vanakem. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Said Noh, Menerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Johor, atas ucapan haluan sebentar tadi. Kerusi Lakin pasti menang, figura rakyat harapan dikempas. Bendera keadilan mesti dikenang, jentera keadilan ayuh berhempas. Suara rakyat di Bukit Batu bergema, layang-layang pula kita tak gentar. Cabang, calon, AMK, wanita, Seri Kandi, anggota akar umbi, ayuh bersama, gelanggang PRN Johor, pilihan rakyat kita hantar. Hadirin sekalian, inilah masa yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Majlis dengan ini mempersilakan
Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, untuk menyampaikan ucapan sekaligus mengumumkan calon-calon Pilihan Raya Negeri Johor yang akan bertanding bagi Parti Keadilan Rakyat untuk Zon Selatan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salam sejahtera. Saudara pengurusi MPN, Saudara Syed Ibrahim, pimpinan pusat dan pimpinan negeri yang turut hadir, rakan-rakan saya muliakan. Seperti biasa, bila sampai ketika kita terpaksa menyempurnakan tugas untuk mengumumkan bakal-bakal calon pilihan raya negeri. Kita memilih untuk mengumumkan mengikut peringkat supaya tidak membebankan jentera di lapangan bergegas pergi balik ke Johor Bahru. Saya telah mencadangkan kepada negeri supaya jentera di lapangan harus kekal di sana, menumpukan perhatian dan hanya hadir di daerah-daerah yang berkenaan. Ini kerana kita nak ubah bentuk dan pendekatan yang terlalu formal dan protokol dalam parti. Ya. Kita harus menumpukan kerja di bawah. Semua orang bercakap soal mendengar di bawah, mendengar di lapangan. Tetapi sebagai parti yang parti reform, kita harus pastikan pergerakan kita di lapangan itu cukup berkesan. Ya. 2 minggu lalu saya datang untuk meluncurkan jentera EMK, dan mereka telah memperkenalkan satu pendekatan yang agak baru dan berbeza, iaitu untuk fokus kepada beberapa isu utama rakyat selain daripada apa yang selama ini kita canangkan tentang reform institusi yang juga penting dan fundamental dalam membentuk kerajaan dan apa yang disebut tata kelola kerajaan untuk satu negara. Dan sebab itu saya anggap pendekatan ini dimanfaatkan untuk semua calon-calon memfokuskan isu rakyat. Ya. Kerana tidak semua parti, tidak semua manifesto itu sebenarnya benar-benar menyuarakan hati nurani, conscience rakyat. Dalam sistem kita, ahli politik semuanya bicara suara rakyat. Tetapi bila berkuasa, kita mewakili kelompok-kelompok kaya. Lihat saja setiap lapangan dalam hidup. Ya, sama ada syarikat perjudian yang kita bangkitkan baru-baru ini mengenai kerugian besar syarikat perjudian genting di Hong Kong. Bukan saja soal syarikat perjudian, tetapi tata kelola bank-bank yang memberikan pinjaman tanpa jaminan kolateral, dan ini dianggap ringan, dan ramai orang politik, ya, dan saya peringatkan termasuk dalam kalangan pembangkang yang kadang-kadang tidak memberikan penekanan hal ini. Apa yang sebab kita bangkitkan? Kerana orang bawah, orang miskin tidak akan mendapat layanan yang sama. Jadi sistem perbankan itu memihak kepada golongan kaya, merempatkan kehidupan golongan miskin. Kita lihat masalah Felda, FGV. Bagaimana keuntungan dikaut untuk memanfaatkan segolongan kecil, dan peneroka masih kekal di takut yang lama. Kita lihat syarikat-syarikat besar kelapa sawit yang mencatat keuntungan berbilion-bilion ringgit. Tetapi untuk memberikan sumbangan
bila berlakunya masalah segi harga, ketimpangan harga atau jerbu, itu sedikit sekali. Kita lihat syarikat balak mencatat keuntungan atau ekspor, nilai ekspor 8 bilion ringgit satu tahun sekarang ini, kalau dulu lebih. Tetapi bila kita suarakan keperluan untuk memberi sedikit daripada keuntungan itu, pulangkan kepada rakyat yang terbeban akibat banjir, yang sebahagiannya akibat kedurjanaan dan kefasadan pembalakan itu, tidak ada tindakan. Saudara, dalam pertarungan ini golongan bawah cemas, dan tanggungjawab kita ialah untuk memberi pencerdasan, kefahaman kepada rakyat. Tidak ramai yang akan berjuarakan, ya. Kerana seperti mana saya sebut di parlimen dan baru-baru ini juga, bila kita suarakan semua tokoh-tokoh besar ini, kita tidak akan mendapat bantuan yang secukupnya dalam pilihan raya. Mereka akan memilih menyokong parti-parti politik yang sekurang-kurangnya sederhana sikapnya terhadap kegelojohan dan rasuah. Jadi sebab itu keadilan tertegak dalam keadaan yang sukar, tidak mudah. Dan dalam liku-liku perjuangan, kita tidak hanya menyebut kleptokrat itu satu orang. Kleptokrasi itu satu sistem, mengangkat tokoh-tokoh politik dan yang akhirnya mencuri dari rakyat. Itu yang sistem kleptokrasi. Dan ini bukan baru, sudah puluhan tahun kita lalui. Sebab itu kadang-kadang kita berbeza pandangan, ada orang memilih. Kita tidak mesti konsisten, tuntas, dan mesti memberikan pandangan yang jelas. Dan justru itu akan terpaksa menanggung beban yang lebih besar. Tidak ada dalam sejarah politik tanah air pimpinan bukan puluhan, maka ratusan, mencecah ribuan yang sama ada dihumban ke penjara, di lock up, dipukul seperti mana yang dialami oleh pimpinan keadilan di semua peringkat, termasuk di kalangan otai reformasi. Ya. Ini sebabnya kerana kita mencabar keangkuhan kuasa, arrogance of power. Kita mencabar negara, sistem negara hukum di mana hakim boleh dipermainkan. Kita mencabar sistem ekonomi yang menekan golongan bawahan. Kita mempertikai dasar perkauman yang meminggirkan suku-suku kaum tertentu. Dan ini berlaku hanya dalam sejarah, terutama tekanan sumbangan yang dilakukan oleh keadilan, dan oleh yang demikian menerima tekanan yang maha dahsyat. Jadi dalam mempersiapkan dan melancarkan jentera dan menamakan bakal-bakal calon itu harus calon yang memenuhi cita rasa, conscience, memahami perjuangan, dan ingat bahawa ini hanya satu amanah yang mesti mereka tunai dengan sebaiknya. Tentulah kita semua mahu melakar kemenangan, tapi kita tahu bahawa dalam percaturan sistem politik yang sekarang ini, ia tidak menjamin yang benar itu menang, yang menolak rasuah itu benar. Tetapi tanggungjawab kita adalah menyempurnakan tugas dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah SWT dengan dukungan rakyat, kita mencatat kemenangan yang bergaya, insya-Allah. Kesempatan yang lalu saya ke Bukit Naning, saya ramai duduk Jawa di situ. Jadi saya bicara tentang Donggo Warsito, Punjangga Keraton Yogyakarta yang masyhur
Saya akan mendorong Bung Karno meminta supaya karya Jawa, khususnya bab zaman edan, zaman gila, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya dipopularkan di tengah rakyat. Tapi mesejnya jelas. Ya. Dalam cabaran yang menghadapi cabaran di bawah sistem kuku besi Belanda, jajah, zalim, rampas tanah rakyat dan sebagainya, dan mengangkat beberapa tokoh-tokoh golongan aristokrat dan golongan feudal sebagai alat mereka, boneka mereka, menggunakan golongan pribumi Jawa membantu Belanda untuk menyiksa rakyat. Dan ini kita tahu berlaku dalam semua sistem penjajahan dan sistem korup yang lain, termasuk yang berlaku sekarang. Apa nasihat zaman edan Ronggo Warsito? Eling, iling, nan waspada. Saya tahu di sini tak ramai orang Jawa, ada Bugis ramai. Maknanya beringat dan waspada. Benar menghadapi zaman edan kata apa? Yang baik ditekan, yang korup diangkat, yang mencerminkan watak yang sesuai di penjara, dan yang zalim itu dimuliakan, yang benar dipalsukan, yang palsu disahihkan. Dalam keadaan beginilah, kata Ronggo Warsito, untuk selamat jangan kita mudah terpedaya dengan penceritaan atau pengkesahan mereka. Jangan kita terpukau dengan wang ringgit mereka dan janji palsu mereka. Dan jangan kita rasa takut dan cemas dengan tekanan dan kezaliman mereka. Harus senantiasa beringat dan waspada. Rakyat yang beringat dan waspada itulah yang akan merdeka. Merdeka jiwa raga mereka. Dan istilah merdeka ini juga difaham dengan pelbagai kisah. Tapi sejak zaman Datuk On Jaafar Johor ke Dr. Burhanuddin Al-Helmi Perak, semua bicarakan bukan saja merdeka negeri, tapi harus merdeka jiwa. Dalam teori Islam di Kepulauan Melayu oleh Naqib Al-Atas, Profesor Naqib Al-Atas, dia juga sebut bahawa Islam itu hanya bermakna bila rupa zahirnya merdeka, jiwanya juga harus merdeka. Kalau kita merdeka, termasuk di Johor ini, dalam sistem yang masih menekan, membedakan dan golongan miskin, harga barang, projek-projek, kemudahan asas untuk rakyat, itu tersisih dan terbiar, itu merdeka negeri, tidak merdeka jiwa. Jadi saya harap kita ingat, saya sengaja menekankan hal-hal ini pokok supaya kita jangan lupa. Jangan lupa bahawa dalam percaturan politik ini ada yang jadi calon, ada yang terlepas peluang, ada yang tersisih kerana kita nak pilih 20 keseluruhannya, yang layak 2,000, yang mengharap 20,000. Jadi oleh demikian, siapa saja yang bertugas untuk menilai akan menghadapi masalah yang sangat besar. Saya ucap terima kasihlah kepada saudara Syed Ibrahim kerana berpeluang menghadapi masalah yang memeningkan ini kali ini. Jadi dia lebih matang sekarang seperti Pak Hasan Karim. Tapi yang sengaja saya himbau semula soal perjuangan, kegelisahan rakyat, nasib nelayan Sedili, nasib peneroka, Felda, nasib yang di estate atau yang miskin bandar,
yang sekitar Johor Bahru, supaya kita jangan terlepas pandang isu ini yang harus menjadi isu yang kita ketengahkan. Calon itu kebetulan orang yang mampu kita tonjolkan mewakili hasrat dan aspirasi rakyat terbanyak. Dan jentera ini harus tunjuk kesetiaan kepada jamaah. Dia ada kerangka lebih besar, aspirasi dan cita-cita lebih murni yang harus dihidupkan, yang harus diperjuangkan. Ya. Sebab itu kali ini kita agak lebih berjaya dalam memutuskan nama calon-calon jauh lebih awal. Sebab memungkinkan mereka bertugas. Tetapi pengalaman saya dalam politik lama, sejak dalam UMNO ini dulu sampailah dalam keadilan ni, itu memang masalah mengumumkan awal, kerana akan menimbulkan juga masalah tuntutan, kena diheret untuk memaksa perubahan dan sebagainya. Masalah juga kalau diumumkan lambat, kerana tempoh kempen terlalu terbatas, apatah lagi dalam keadaan COVID-19 sekarang dengan SOP yang akan diketengahkan yang tidak memihak kepada kita. Jadi oleh itu, dalam mengambil kira pertimbangan ini, ada masalah diumumkan lambat, ada masalah diumumkan awal. Kita berpendapat lebih baik diumumkan awal, membolehkan jentera bekerja sebagai satu pasukan untuk memenangkan calon kita. Saya yakin ada orang sekarang heboh bangkit soal Melaka, Sarawak. Saya tidak mahu ulaskan, saya dah ulas tempat lain. Tapi mereka tidak tahu bahawa pertamanya jentera Parti Keadilan di Johor jauh lebih baik daripada kita. Dan saya lihat sendiri, bukan saja yang saya sebut tadi AMK peluncurannya, tapi di daerah-daerah, di setiap daerah ada core yang disebut Safwatul Mukhtarah, gulungan kukuh yang mudah-mudahan insya-Allah menjadi benteng pertahanan mental dan jiwa untuk memenangkan calon-calon kita. Kerja dengan ikhlas, matlamat jelas, kerja kena ikhlas, dan perencanaan harus teratur. Dia matlamat itu harus, jentera harus tersusun, dan kerja mesti gigih dan teratur. Ini parti majoriti Melayu, asas Melayu, tapi ini parti pelbagai kaum. Inilah satu-satu parti di negara kita yang menampilkan tokoh-tokoh dari semua kaum. Ini parti yang berani bertahan di bandar, berani bertambung di desa. Ini beda kita. Setengah orang dia pilih hanya parti di bandar, tak berani terjun ke kampung, ke desa. Kita bertarung di bandar, bertarung di desa, bertarung di kalangan India, bertarung di kalangan Cina, bertarung ke Melayu. Kerana ini rakyat kita. Betapa sukar sekalipun, kita harus berdepan. Dan oleh demikian saya doakan Allah SWT mudah-mudahan semangat ini digilap untuk menghadapi PRU Negeri Johor dan seterusnya pilihan raya nasional yang akan diadakan dalam paling lambat 1 tahun, paling cepat 6 bulan. Tapi kita harus siap dari sekarang. Jadi saya ambil kesempatan untuk mengumumkan untuk 5 kawasan di selatan, tidak termasuk di tengah, utara dan juga di timur. Kalau ada nak bagi pandangan nak pindah dalam 1 minit ni boleh.
N40 Dun Tiram, nama tak jelas. N40 Dun Tiram Gopala Krishnan, anak lelaki Subramaniam. Dia adun